Hello guys, bersama saya lagi dalam Orek Nopol channel. Fitnah yang melampau-lampau ya daripada geng-geng kaki fitnah ini, sahabat-sahabat semua. Walaupun ya sudah disahkan bahwa semua itu fitnah, sudah dinafikan oleh Perdana Menteri kita, oleh Menteri Besar Johor. Begitu juga dengan individu yang difitnah, Vincent Tan, dan juga kerajaan hari ini. Semuanya menafikan, sahabat-sahabat semua. Tetapi apakah daya, kerana hidup mereka ini kalau tidak menfitnah mungkin tidak lengkaplah ya, lebay-lebay yang berkopiah putih ini. Sehingga seorang lebay ini membuat kenyataan, kononnya janganlah dinamakan kasino Madani. Itu antara kenyataan daripada pemimpin PAS secara terang-terangan. Ia membuat kenyataan yang berbaur hasutan, fitnah, berita palsu dan sebagainya. Jadi sahabat semua, menarik ya untuk kita ikuti apakah yang dikatakan oleh individu ini. Kasino meliputi projek pembangunan yang bernilai RM480.000 bilion dijangka bakal diwujudkan di Forest City. Iskandar Putri yang sebelum ini berdepan ke mulut menjadi gajah putih, demikian lapor Bloomberg. Itu antara kenyataan daripada Bloomberg ya. Tapi hari ini kita boleh nampak sahabat-sahabat semua, Ketua Penerangan Bersatu, Ketua Penerangan PAS. Kalau anda boleh nampak, Ketua Penerangan PAS, ini dia. Ketua Penerangan PAS, Ahmad Fadli Sari, ketika diminta mengulas laporan Bloomberg, nyata terkejut untuk usaha pembangunan sektor menjadikan sebesar itu mau diwujudkan di bawah pentadbiran kerajaan pimpinan Anwar. Manakala yang difitnah menerima dana judi ialah Perikatan Nasional, sampai ke hari ini dakwaan itu gagal dibuktikan walaupun dengan penuh yakin penutur katanya, saya ada bukti, jangan cabar saya katanya. Ya, perkara ini masih dalam siasatan, sahabat mai. Tapi apa yang jelas di sini bahwa kenyataan daripada Bloomberg ini sebenarnya adalah satu perkara yang tidak benar, tetapi disokong, dihasut oleh pemimpin, oleh lebay-lebay ini, sahabat-sahabat semua. Jadi kita boleh nampak geng kopiah ini menggunakan agama ya untuk menipu. Jadi tanpa buang masa, mari kita lihat satu lagi kenyataan media, sahabat semua, yang menyatakan yang mana Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim, begitu juga dengan Menteri Besar Johor sudah menafikan, tapi geng kopiah ini menggunakan agama untuk menipu rakyat, sahabat-sahabat semua. Itu yang saya katakan. Mereka tidak hidup aman kalau tidak menfitnah, kalau tidak menyebarkan hasutan, berita palsu dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat sekali lagi kenyataan media ini, secara pribadinya entah mengapa memang saya tidak berkenan melihat karakter Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadli Sari. Sejak dulu putar alamiah membuat saya menyampa. Itu antara kenyataan penulis ini Norman Razwan. Memang putar alam nombor 1 negara lah dia ni ya. Dan saya mau malu dengan orang bukan Islam. So image mereka berkopiah dan berjubah, tetapi tutur kata mereka penuh dengan fitnah. Sepatutnya dengan baju, jubah dan kopiah itu mereka berdakwah membawa imej Islam yang baik, kata Norman lagi. Saya tidak tahu jika ada dalil untuk menghalalkan cara fitnah-fitnah mereka. Ia semakin menjadi-jadi hingga rosak pemikiran orang Melayu sekarang. Terang-terangan, akhir kamu memfitnah, tidak takut dengan fitnah. Jika datang suatu berita, tabayum dulu atau kamu tahu, tetapi sengaja menfitnah untuk menimbulkan persepsi kebencian kepada PMX. Kamu tu Ketua Penerangan katanya bukan tok siang kampung, kata-kata seperti kenyataan rasmi dari parti yang kononnya memperjuangkan Islam. Di mana kamu belajar agama menfitnah ini? Soal Norman, apakah mazhab yang kamu anuti yang membolehkan terang-terangan kamu menfitnah? Soal Norman kepada Ketua Penerangan PAS ini. Saya berharap, katanya, PMX dan Menteri Besar Johor ambil tindakan untuk menyaman individu ini yang menyebarkan fitnah dan menghasut rakyat untuk membenci kerajaan perpaduan, khususnya ditujukan kepada Perdana Menteri kita hari ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi biar menjadi tauladan kepada penfitnah yang setiap hari tanpa rasa berdosa untuk terus berbuat demikian. Mereka perlu diajar, katanya. Jika tidak, rosak pemikiran orang Melayu diajar oleh geng kopiah putih ini. Saya baca komen-komen ahli PAS yang percayakan wujud kasino tersebut. Berbagai maki hamun dilemparkan kepada Perdana Menteri. Wow, jadi ini antara sebenarnya tujuan mereka untuk menfitnah.
Ya, fitnah dulu baru tarik balik. Ya, dan tujuan mereka itu sudah sampai apabila Walaun-Walauntit yang begitu bodoh bangang ini mudah sangat percaya dengan penunggang-penunggang agama ini, walaupun berkopiah putih, berjubah putih, ya, bergelar sebagai lebay ustadz ulama, tetapi kenyataan yang keluar daripada mulut mereka, sahabat-sahabat semua, amat memalukan. Jadi Norman berkata, maaf, kata, saya tidak pernah menulis seperti di Dakwah Mahathir dan Muhyiddin. PAS adalah parti ajaran sesat, tetapi saya tidak menolak, memang benar apa yang dikatakan. Pemikiran Melayu semakin rosak, fitnah, resis, dan menggunakan agama untuk menipu. Lihat saja apa yang berlaku kepada Pius Said ketika Pius Said menegur pimpinan kerajaan PAS, ya, menegur alamat hari raya, bukan main lagi, mereka bersorak menghina mereka yang ditegur. Pelbagai reaksi inilah yang kerajaan Madanun, inilah Baru DP, ini antara komen-komen, ya, komen daripada Walaun-Walauntit, ya, lebay-lebay, geng-geng terauta ni. Jadi kata, lihat saja apa yang berlaku kepada Pius Said, katanya ketika Pius Said menegur pimpinan kerajaan, menegur alamat hari raya, bukan main lagi, mereka bersorak menghina mereka yang ditegur. Berbagai inilah reaksi kerajaan Madanun, inilah Baru DP, inilah Islam Liberal. Tapi apabila Pius Said yang juga menyokong mereka sendiri menegur Menteri Besar Kedah Sanusi Muhammad, terus dia dihina oleh penyokong-penyokong PAS. Ya, inilah. Apabila pemimpin mereka pula ditegur, mereka pula menghina Pius Said ini. Malah lebih mengejutkan, ustazah sendiri yang menegur Pius Said. Pius Said disuruh katam dulu kitab-kitab tasawuf, kitab apa yang menghalalkan cara itu, ustazah. Jadi sindir kalau MB menyanyi, telinga hang panas ke, apa jenis ustazah begini, hingga ditegur Pius Said sendiri mengapa menggunakan bahasa sebegitu rupa. Pius Said tahu jika kamu menyokong, oke. Jika tidak seperti terjadi dahulu, Allahyarham Mufti Perak Tan Sri Harusani diserang, Mufti Perlis jika tidak bersetuju atau menegur mereka dituduh Wahabi. Siapa saja yang menegur pasti diserang oleh musuh-musuh Islam. Itu antara kenyataan-kenyataan daripada geng-geng pentaksub, ya, daripada parti PAS ini. Jadi kita boleh lihat, sahabat semua, ya, tujuan mereka untuk menfitnah ini sebenarnya untuk menghasut, ya, memperbodohkan penyokong mereka, menyokong apa yang mereka katakan. Kita boleh nampak hari ini satu demi satu kebodohan, kedangkalan daripada pemimpin mereka ini. Akhirnya, ya, yang menjadi lagi bodoh itu adalah daripada penyokong mereka sendiri, Walaun-Walauntit, ya. Kalau sebelum ini Pius Said yang dikatakan menegur kerajaan, mereka sokong. Apabila Pius Said itu sendiri menegur menteri besar mereka yang hanya tahu berkaraoke, tidak pandai pun mengurus tadbir kerajaan PAS di Kedah, apabila ditegur mereka pula serang kembali. Wow, hebat. Ya, betapa tidak konsistennya mereka ni, sahabat semua. Kalau orang lain ditegur, mereka bersorak. Kalau pemimpin PAS ditegur, mereka pula menyerang, ya, pendakwah-pendakwah ini. Itulah dia yang boleh kita katakan. Dan saya setuju apa yang dikatakan oleh Muhyiddin dan juga Mahathir Mohamad, bahawa parti PAS ini adalah parti ajaran sesat. Walaupun salah seorang nama juga yang dikatakan diberikan lesen kepada beliau, yaitu Vincent Tan, juga membuat penafian tidak terbabit, ya, rundingan lesen kasino Forest City. Berarti maksudnya apa, sahabat semua? Bahwa semua itu adalah fitnah semata-mata yang cuba dimainkan oleh pembangkang. Ya, kita lihat Berjaya Corp Berhad menafikan laporan yang mengaitkan pengasasnya Tan Sri Vincent Tan terlibat dalam rundingan berkaitan dengan lesen kasino di Forest City, Negeri Johor. Biko berkata artikel yang dikeluarkan Bloomberg, LP Malaysia in talk with tycoon on casino to revive 100 billion Forest City, dan artikel bertajuk Malaysia moves Casino at Forest City oleh The Edge Singapura telah memasukkan maklumat tidak tepat. Justru katanya memberi gambaran yang salah pembabitan pihaknya dalam perbincangan dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berhubung projek Forest City. Jadi kami ingin menjelaskan bahawa Tan Sri Vincent Tan tidak mengambil bahagian dalam rundingan atau sebarang rundingan sedemikian dan menyangkal dakwaan itu tidak tepat yang dikemukakan dalam artikel berkenaan, katanya, dalam satu kenyataan. Jadi apabila perkara ini sudah dinafikan bahwa ianya fitnah, hari ini mulailah Walaun-Walauntit katanya ambil tindakan, ya. Kerajaan sudah pastinya akan mengambil tindakan kerana Perdana Menteri kita sendiri sudah pun menggesa
untuk tindakan diambil ya kepada artikel berkenaan kepada Bloomberg, dan mungkin juga ya artikel ya yang dikeluarkan dari negara Singapura itu juga. Jadi kita menunggu tindakan selanjutnya. Dan percayalah sahabat semua, adakah anda percaya dengan lebay-lebay yang berkopiah putih ini yang menganggap mereka adalah ulama, ustaz, tetapi apa yang keluar daripada mulut mereka bercakap saja fitnah, bercakap saja bohong, bercakap saja menghasut, menggunakan bangsa agama ditunggang demi untuk kepentingan politik mereka, sahabat-sahabat semua. Jadi fikirlah sebaiknya ya, adakah anda percaya dengan individu seperti ini, atau ya adakah anda sanggup diperbodohkan, ya sanggup diperalatkan oleh pemimpin-pemimpin daripada parti PAS yang nyata ya mereka ini adalah geng-geng kaki fitnah, sahabat semua. Itu pandangan saya. Bagaimana dengan anda? Adakah anda seirama dengan saya? Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nopal Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.